Saudara-saudari, Mr. Kagib Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory atau CC Advisory. Jadi hari ini kita punya isu cerita di sini ialah strata title status, ya. Adakah konsep ini selalu digunakan di Sabah? Ya. Adakah wajib beli fire insurance di setiap hartanah? Ya. Jadi berikut adalah penjelasan menyeluruh untuk kedua-dua soalan anda. Ini adalah dua isu, ya. Jadi pertama ialah strata title di Sabah. Adakah sama dengan Semenanjung? Tidak. Sabah digunakan Undang-Undang Tanah Tersendiri Strata Title Act 1985 hanya terpakai di Semenanjung. Jadi Semenanjung Malaysia. Sabah pula dikawal selia di bawah Land Subsidiary Title Enactment 1972, bukan Strata Title Act 1985. Ya. Jadi dalam konteks Sabah, konsep yang strata dengan strata title dikenali sebagai subsidiary title, ya, bukan strata title secara hanifah, ya. Ini sama dari segi fungsi, ya, dan memberi hak milik individu ke atas unit dalam bangunan berbilang petak tetapi di bawah perundangan yang berbeza, ya. Jadi kedua soalan ialah adakah life insurance wajib? Ya, tetapi bergantung kepada jenis hartanah, ya. Hartanah strata title apartment, kondominium, master title policy adalah wajib bagi hartanah strata dan ini dikeluarkan kepada pengurus hartanah atau Perbadanan Pengurus MC, ya, melindungi bangunan secara keseluruhan dan pemilik unit dikendaki membayar premium setiap tahun, ya. Jadi walau bagaimanapun master policy ini hanya melindungi struktur bangunan dan harta bersama, ya, bukan kandungan unik, ya, anda seperti perabot elektronik, ya, hartanah land, ya. Jadi fire insurance adalah wajib bagi pinjaman perumahan. Kos anggaran ialah 200,000 antara setahun, ya. Jadi murah berbanding jenis insurans lain, ya. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry komen sedikit tentang hal ini. Jerry? Berkenaan dengan isu yang disampaikan oleh Mr. Kang tadi, ada kesannya dari segi pelancongan keuangan Sabah, impaknya dari segi pelancongan keuangan Sabah, penilaian aset yang tidak tepat, subsidi title yang belum dikeluarkan menyebabkan nilai harta suka ditentukan, harta tanah tanpa hak milik dikhususkan dinilai secara rasmi oleh bank atau penilaian blessing estate valuer, net worth client jadi tak tepat. Perancang keuangan tak perlu mengira ekuiti hartanah dengan yakin jika status hak milik masih di bawah nama pemaju. Perancangan wise estate plan terganggu. Harta tak boleh dipindah milik dengan mudah jika pemilik meninggal dunia sebelum subsidi title dikeluarkan. Sekarang dapat pemilihan refinancing. Ini adalah isu kedua. Apa hak milik individu yang enggan meluluskan refinancing atau equity withdrawal dan terperangkap dengan keadaan lama walaupun pasar menawarkan keadaan lebih baik. Peluang untuk leverage ikuti hartanah bagi pelabuhan tertutup sepenuhnya. Dari segi risiko perancangan wise dan fight lebih. Harta tanpa subsidi title tidak perlu dimasukkan terus ke dalam wasiat secara berkesan. Proses grant probate atau surat kuasa tak menjadi lebih panjang dan mahal. Progresi mati mungkin terpaksa menanggung hutang pinjaman tanpa dapat menjual dan memindah harta tersebut. Bagi kunci musim pembagian fight menjadi sangat rumit. Jualan perlindungan insurans. Oleh sebab ramai pemilik tak sedar status hak milik mereka. Mereka mungkin membayar fire insurans berasingan yang tak perlu jika master policy sudah ada. Atau sebaliknya jika tiada perlindungan langsung karena bergantung pada master policy yang tak komprehensif. Perancangan keuangan perlu diaudit semula.
sepanjang keuangan perlu dilakukan semua polisi insurans klien nasabah risiko lebih tinggi di atas penunjuk. Alright. Risiko kesialan likuiditas, harta tanpa hak milik susah dijual. Di pasar sekunder, pembeli baru suka mendapat pinjam bank. Klien yang bergantung pada harta tanah sebagai aset cacahan kecemasan sebenarnya memang aset yang terkunci. Ini menjejaskan plan pesanan jika strategi utama adalah menjual harta tanah secara bersalah. Setakat ini saya punya sharing. Oke, berkenaan dengan harta tanah, berjumpa dengan peguam dan berjumpa dengan perancang keuangan sebelum melaburkan duit kepada harta tanah yang berkenaan. Terima kasih. Ini adalah satu cadangan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Jerry untuk pandangan-pandangan dari dia. Jadi di sinilah insurans adalah satu yang diwajibkan oleh semua pemilik hartanah yang kondominium ya. Ya, ini sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.